Okey, semua pelajar sihat ke ni? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah bagus. Diharapkan semua pelajar sihatlah. Kalau tak dengar suara cikgu, mohon pelajar bagi tahu ya. Sebab takut juga suara cikgu lambat. Okey. Baik, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, amin. Okey, cikgu akan mulakannya. Present dulu. Hari ni kita main game lain daripada lain sikit. Sebelum ni kita selalu main quiz kan. Hari ni kita akan main Blue Card pula. Blue Card dia lebih kurang tapi lebih menarik. Okey. Nampak tak slide cikgu kat depan ni? Dekat slide Nampak. kamu. Okey, baik-baik. Baguslah kalau macam tu. Kalau tak nampak bagi tahu. Nanti cikgu akan bagi slide pada grup kelas kamu. Okay, sekejap ya. Okey, baik. Kita minggu lepas kita dah habis warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis yang untuk apa? 4 aspek tu. Sistem pemerintahan raja, adat istiadat, undang-undang dan juga kesuratan. Jadi tinggal satu aspek je lagi iaitu kesenian. Okey, kita masuk kepada kesenian yang terakhir sekali lah untuk 4 aspek ni. Okey, kalau tak nampak bagi tahu cikgu slide ni. Okey, kesenian. Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ni mereka juga ada menyumbang kepada kesenian. Warisan kesenian ni merupakan identiti unik setiap kerajaan yang masih kekal sampailah sekarang. Daripada dulu sampailah sekarang. Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis ni mereka tinggalkan. Okey, aspek warisan tersebut termasuklah yang ni kamu kena ingatlah seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan barang perhiasan. Seni craft tangan, seni persembahan dan seni silat. Ni adalah kesenian-kesenian yang ada ataupun yang diwariskan oleh Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey, kita tengok yang pertama warisan seni ukir. Okey, tengok daripada gambar ni pun mungkin kamu dapat tahu kan warisan seni ukir. Kalau kamu belajar seni, pendidikan seni visual tu kan, adalah kita akan belajar yang ni lebih mendalam iaitu seni ukir. Seni ukir ni banyak diwarisi di Kelantan dan juga Kedah. Lepas tu apa yang dinyatakan motif haiwan dalam karya telah digantikan dengan motif alam yang bersesuai dengan amalan Islam. Sebab sebelum ni mereka menggunakan binatang, binatang-binatang untuk pengukiran, untuk hiasan ni lah kan. Seni ukir ni kan untuk hiasan biasanya kan, dekat mimbar masjid, dekat rumah-rumah. Tapi karya itu telah digantikan kepada motif alam macam pokok, daun, bunga-bunga, sebab lebih bersesuaian dengan amalan Islam. Okey, ia kekal sebagai hiasan pada istana, rumah dan bangunan seperti masjid. Kalau kita tengok sekarang pun masih ada lagi seni-seni ukir ni. Kalau macam
contohlah rumah nenek kamu ke atau nenek kamu yang masih ada, rumah papan, biasanya ada seni ukir ni. Memang lawa. Yang itulah yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis, warisan seni ukir ni. Okey, baik, kita tengok warisan seni bina. Tadi seni ukir, yang ni kita tengok pada seni bina. Seni bina ni macam berkaitan dengan binaan lah. Berkaitan dengan binaan. Tengok, yang ni pun dia kata berupa binaan istana serta hiasan ukiran daripada kayu yang berkualiti. Kalau kayu yang tak berkualiti mudahlah rapuh ataupun mudah dimakan anak-anak. Jadi sebab itulah zaman dulu-dulu pun nenek moyang kita pun ataupun siapa-siapa yang terdahulu mereka bina daripada kayu yang berkualiti. Kalau untuk binaan-binaan ni. Keunikan binaan rumah tradisional Melayu ialah tebar tayar berbentuk V. V berbalik yang dihiasi ukiran bermotif alam. Okey, tengok daripada gambar ni. Dia adalah bentuk V yang terbalik. Seakan A dan segitiga tapi daan. Dia V yang terbalik. Kiasan matahari dan ukiran tebuk. Keunikan tebar layar rumah tradisional Kelantan. Yang inilah contoh daripada gambar ni. Okey, ini adalah rumah tradisional Melayu. Sekarang ni memang sukar sikit nak jumpa kan. Tapi kalau pergi dekat kawasan kampung-kampung ada. Moden-moden pun ada. Walaupun nampak rumah tu rumah kayu, tapi ada yang versi moden punya. Chalet-chalet ke, kalau kita nak kebanyakan macam nak melancong dekat kawasan yang ada rumah tradisional Melayu ada. Cikgu tak pasti pula kat mana, tapi biasanya adalah. Janda baik rasanya ada kot rumah tradisional Melayu yang kalau kamu nak pergi suasana kampung. Kadang-kadang orang kerja dekat bandar kan, Kuala Lumpur, Kuantan ke apa ke, dia dah penat duduk dekat bandar, jadi bila dia nak berehat ke ataupun nak tenang kefikiran, dia akan melancong dekat kawasan kampung untuk lihat keindahan kampung dan ada juga rumah tradisional Melayu ni. Okey, baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey, pertukangan hiasan ni daripada emas dan perak telah menyalahkan kreativiti masyarakat tempatan. Pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat terutamanya dekat Kelantan. Okey, masyarakat terdahulu mereka ni dah pandai dah. Dah pandai ukir keris. Dah pandai ukir keris. Replika-replika pun banyak juga dijual. Replika Perlis ni dekat kedai-kedai. Walaupun ada yang nak masuk. Okey, baik. Ada juga yang dijual dekat kedai. Jadi ia dah membuktikan bahawa warisan seni pertukangan dan barang hiasan ni walaupun dia dah lama tapi benda ni masih ada sehingga sekarang. Jadi tak pelik pun. Maksudnya orang zaman dulu memang kreatif. Dia pandai buat keris apa semua kan. Sedangkan kita pun belajar orang zaman dulu-dulu pun dah buat senjata pun melalui batu, kayu apa semua tu kan. Ni pun bila masyarakat Melayu pun ada tinggalkan perkara-perkara yang macam ni. Warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey, warisan seni kraft tangan. Apa berkaitan dengan seni kraft tangan. Kalau kamu belajar tingkatan 1, tingkatan 2 yang sekarang kan, seni ada juga. Sekolah rendah pun ada rasanya kan. Seni kraft tangan ni. Ada yang tiup melalui straw tu untuk buat hiasan bunga. Lepas tu ada belajar guna berus cat. Ni adalah warisan-warisan yang terdahulu lah. Warisan yang terdahulu. Berkaitan dengan kreativiti hasil kraft tangan masyarakat seperti Anyaman dan Baku Rotan. Anyaman ni kalau pergi dekat pasar-pasar yang lama yang masih wujud sampai sekarang ada jual Anyaman ni kan yang ada warna-warni tu kan. Dekat kampung pun ada. Dekat kampung pun ada kalau arwah ke yang masih hidup ke nenek moyang kamu ke mesti ada simpan Anyaman ni. Okey, Kelantan terkenal dengan warisan pembuatan wau dan batik. Itulah antara-antaranya. Okey, warisan seni persembahan. Kalau tengok cerita-cerita lama ada seni dan persembahan. Lagi satu cerita Man La Asa tak silap cikgu. Cerita Man La Asa tu kan. Cerita Man La Asa pun ada dia tunjuk mengenai seni persembahan.
Ia merupakan keunikan pada setiap kerajaan. Ingat awam batin merupakan pelipu lara di Perlis. Awam batin dan pelipu lara di Perlis maksudnya dia ni halah menghiburkan orang. Menghiburkan orang di Perlis. Wayang kulit telah diangkat sebagai warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Wayang kulit ni pun diangkat sebagai warisan kebangsaan dekat negara kita. Mek Mulung merupakan teater tradisional di Kedah yang kekal sampailah sekarang. Nampak tak ada yang persembahan-persembahan yang masih kekal sehingga sekarang. Sebab itulah dipanggil sebagai warisan. Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey. Warisan seni silat. Dekat sekolah kamu pun ada seni silat kan? Siapa yang masuk seni silat? Ada tak dalam kelas ni? Saya. Fatin. Fatin ada yang masuk silat kan? Yang lain? Wardina. Wadina. Ramai juga yang ni dah masuk silat kan? Maksudnya, nampak tak apa yang kamu dah masuk tu, dia adalah warisan daripada kerajaan Kedah, Perlis dan juga Kelantan yang terdahulu. Jadi, kamu belajar ni adalah warisan daripada yang terdahulu. Kini sebagai persembahan istimewa dalam satu majlis dan menjadi acara yang bertandingkan pada peringkat antarabangsa. Kamu pun ada yang masuk silat, mungkin ada juga yang pertandingan silat kan. Kalau sebelum COVID mungkin ada pertandingan silat. Pertandingan peringkat kebangsaan, peringkat sekolah, peringkat negeri. Jadi hebatlah orang dahulu dia mewariskan seni silat ni sampailah kamu boleh belajar. Okey baik. Itu saja untuk kita habiskan kesenian. Kita akan masuk ni jap ya. Quizzes yang terakhir. Okey. Kita akan masuk kuis yang terakhir, bahagian persuratan. Nak tengok kamu ingat tak apa yang cikgu terangkan tadi. Di dalam buku teks pun ada kalau kamu baca. Kesenian ni pun tak susah pun. Dia berkaitan dengan seni bina, seni ukiran, lepas tu seni persembahan, macam tu lah. Okay, sekejap line agak lambat sikit.
Okay, sekejap eh. Lambatlah pula internet ni. Okay, sekejap ya.
Kejap ya. Cikgu pula ada masalah internet ni. Aduh, yay. Okay, tak apalah. Mungkin lain game tu dia ni sikit. Terganggu sikit. Jadi cikgu teruskan je lah untuk yang seterusnya. Kita masuk kepada keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Okey, baik. Siapa pernah tengok cerita ni? Sekejap ya. Okay, nampak tak kat depan ni? Nampak. Okay. Tenggelamnya kapal Wonder Witch. Siapa pernah tengok Saya. cerita ni? Tapi dah nak habis dah waktu tu. Tapi apa? Waktu tu cerita tu dah nak habis. Oh, awak dah tengok ujung-ujung lah ni. Tu macam mana? Macam dalam pertengahan tu nak pergi ke ujung. Okay. Okay, Fatih. Nanti cuba tengok daripada awal kan. Sebab cerita ni dia berkaitan dengan memanglah pasal mengenai cinta. Tapi dia ada mengenai adat yang ada kena-mengena sikit dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu Negeri Sembilan. Iaitu adat pepatih. Okay, baik. Nanti bila-bila kamu ada masa lapang, tak kisahlah siapa-siapa kan. Fatin boleh daripada awal, lepas tu tengok sampai habis. Lepas tu yang lain pun boleh cuba tengok daripada awal sampai habis. Bukan tengok pada hanya kisah cinta mereka semata-mata, tapi tengok kepada adat dia. Ada adat yang kena dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Okey. Apa yang uniknya? Keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan ni, keserumpunan alam Melayu telah membawa perantau dari Minangkabau menetap di Rembau, Setengah Ujung dan Johor di Negeri Sembilan serta Naning. Okey. Sebabkan alam Melayu, dulu kan kita dah belajar kan, waktu awal-awal bab dulu kan, alam Melayu tu kan besar. Jadi adanya perantau daripada Minangkabau ni menetap di kawasan Negeri Sembilan ni, iaitu Rembau, Sungai Ujung dan Johor. Okey, masyarakat ini, mereka ni membawa bersama-sama amalan tradisi adat resam asal iaitu adat perpatih. Adat perpatih. Okey, walaupun pada hari ini adat perpatih ni dia ada perubahan yang tersendiri, perubahan semasa namun masih tetap mengekalkan warisan keunikannya. Aspek keunikan ini berkaitan dengan jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, perkahwinan, upacara kedim dan wanita mewarisi harta pusaka. Okey, baik.
Kalau kamu tengok buku teks, kau buka buku teks. Okay, buka buku teks muka surat 168 tu. Okay, dalam info tambahan tu dia kata adat pepatih ni diamalkan oleh kebanyakan orang Melayu dekat Negeri Sembilan dan Nanning. Melaka kini adalah berdasarkan adat Minangkabau yang dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Yang bawa adat ni daripada adat Minangkabau ni dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sebab itulah dipanggil sebagai adat berpatih. Lepas tu pengemalan adat ini telah disesuaikan dengan masyarakat tempatan. Peraturan yang digunakan pakat adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kalau kamu tengok dekat buku teks, muka surat 168 dekat warna kuning tu. Tahukah anda? Sebab itulah dipanggil sebagai adat perpati. Okey, yang ni kamu kena fokus juga dan kena ingat sebab dia macam kalau kamu orang Negeri Sembilan ataupun ada keturunan Negeri Sembilan yang memang tahu mengenai sedikit adat Negeri Sembilan, ni adalah satu kelebihan lah kepada kamu. Mungkin kamu tahu. Tapi bagi pelajar yang bukannya, maksudnya tak ada kena-mengena pun dengan Negeri Sembilan. Dia tak ada, ayah dia bukan orang Negeri Sembilan, tak pun mak dia bukan orang Negeri Sembilan. Sepupu sepapat dia pun tak ada yang daripada Negeri Sembilan. Jadi mungkin dia tak tahu. Jadi kamu kena ambil tahulah. Okey, yang ni keunikan adat perpatih daripada jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, perkahwinan, upacara kedim dan wanita mewarisi pusaka. Okey. Kita masuk pada jurai keturunan sebelah ibu. Kaum perempuan dekat Negeri Sembilan akan dianggap ibu soko. Ibu soko tu ialah ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Setiap anak merupakan anggota suku ibunya. Anggota suku ini dianggap sedara sebab apa? Sebab berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Sebab itulah dia panggil sebagai jurai keturunan sebelah ibu. Dia memang kelebihan kepada wanita lah kalau adat melalui adat pepatih ni. Okey, pelaksanaan hukuman. Macam mana adanya pelaksanaan hukuman dan macam mana pelaksanaan hukuman melalui adat pepatih. Pelaksanaan hukuman dia ada bersifat pemulihan dengan memberi pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan. Maksudnya bila ada hukuman tu dah bagi tahu kesalah supaya jangan ulang lagi dan lebih ke arah kebaikan. Apa yang menariknya lagi, hukuman adat pepatih ni mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Kalau macam contohlah pesalah tu dia melakukan kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan saling memaafkan ataupun denda jaringan. Okey. Contohlah Fatih ni dia mengejek puteri kan. Lepas tu jadi makin teruk pula mereka punya pergaduhan ni. Lepas tu bila adanya hukuman tu boleh selesai bila adanya saling memaafkan antara puteri dan juga Fatih ni. Macam itulah ibaratnya. Dia lebih kepada memberi pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan. Okey, baik. Perkahwinan. Okey, macam mana perkahwinan adat pepatih ni pula? Okey, dekat Negeri Sembilan. Perkahwinan sesama suku tidak digalakkan. Okey, kalau sama suku kan, sama suku tidak digalakkan sebab mereka dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar dan bersaudara. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks, okey buka buku teks kan. Buka buku teks kamu, muka surat 169. Okey. Suku. Kau kena faham, suku tu adalah anggota masyarakat yang dikelaskan mengikut nenek moyang iaitu keturunan sebelah ibu. Ada 12 suku di Negeri Sembilan iaitu Biduanda, Batu Hampa, Payakumbuh, Mungkan dan selebihnya lah. Yang lain selebih-lebihnya. Maksudnya sesama suku tidak digalakkan. Macam contohlah Biduanda ni, suku Biduanda perempuan, contohlah gambar perempuan ni kan, dia adalah suku Biduanda. Lepas tu dia jumpa dengan laki ni pun suku Biduanda, tak digalakkan untuk berkahwin. Mereka digalakkan untuk kahwin luar daripada suku. Macam contohlah suku Biduanda ni dah kahwin dengan suku daripada Payakumbuh. Tu boleh lah. Tapi dia tak digalakkan sesama suku. Okay, faham tak? Yang perkahwinan ni. Ke cikgu laju sangat? Faham. Faham kan? Faham. Dia tak boleh sama suku. Kamu kena ingat lah yang 12 suku tu. Contoh 12 suku tu.
Okey, dia macam lebih kurang macam puak lah. Kamu dekat asrama contoh. Ada puak yang pendiam, ada puak yang hot, macam tu. Tu diibaratkannya kalau dekat Negeri Sembilan ni. Cikgu bagi contoh. Okey. Kalau ada pepatih dia menggalak perkahwinan di luar suku bagi mewujudkan hubungan persaudaraan antara suku. Bagi contoh tadi cikgu bagi suku Biduanda tu nak kahwin dengan suku daripada Paya Kampar. Boleh lah, tapi dia tak boleh sesama suku sebab dia dah dianggap sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Okey. Seorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku isterinya dan digelar sebagai orang semenda, iaitu orang mendatang. Nah, contoh lelaki ni kan dia kahwin dengan suku Biduanda yang perempuan ni kan. Dia dipanggil sebagai orang semenda, lelaki ni. Okey, wanita yang berkahwin sama suku akan hilang hak mewarisi pusaka. Dia tak boleh nak mewarisi pusaka daripada keluarga dia. Sebab dia dah kahwin sama suku. Sebab itulah tidak digalakkan kahwin sesama suku. Kena luar daripada suku. Manakala kalau lelaki ni dia kahwin sesama suku dia, akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Kalau dia nak pulih, dia nak dapatkan balik jawatan dia, dia kena menjalankan adat memulih pusaka. Bukan senang-senang. Sebab itulah tidak digalakkan perkahwinan sesama suku. Untuk yang Negeri Sembilan punyalah ikut adat pepatih. Okey, baik. Upacara kedim. Menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku. Ini adalah upacara kedim. Seseorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang disertai serta dibuat penghebahan. Okey, kalau contohlah tadi, upacara kedim ni, orang daripada suku lain, contoh suku Biduanda kan. Okey, orang suku daripada Paya apa tadi? Payakumbuh. Okey, Payakumbuh tu dia nak masuk dalam menyertai suku Biduanda tu kan. Jadi dia kena bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku. Lepas tu dia akan buat penghebahan. Maksudnya macam contohlah apa tadi? Danish kot. Cikgu rasa ada nama Danish ni. Pasal pula. Tak apalah cikgu ambil Amri lah contohnya kan. Ahmad ni. Danish pun ada. Okey, contohlah Danish ni dia suku Biduanda. Jadi Amri ni adalah suku Payakumbuh. Danish ni dia nak masuk menyertai suku Payakumbuh, iaitu Amri punya kan. Jadi orang yang suku Payakumbuh tu dia akan beritahu okey buat semua suku-suku Payakumbuh, Danish ni dah menyertai suku Payakumbuh. Dia daripada suku Biduanda. Macam itulah ibaratnya upacara kedim. Itu yang dipanggil sebagai upacara kedim. Okey, baik. Ni adalah wanita mewarisi pusaka. Wanita ni akan mewarisi pusaka, harta pusaka termasuk tanah dan rumah. Sebab apa? Sebab tak nak wanita ni terabai. Kalau contohlah suami dia bekerja sebagai askar ke ataupun suami dia meninggal, bercerai ke. Jadi dia ada warisan pusaka macam rumah tanah. Jadi dia masih boleh hidup. Sebab apa? Sebab dia tak nak wanita tu terabai. Mewarisi harta pusaka ni secara turun-menurun daripada ibu kepada anak perempuan. Okey, contohlah ni ibu dia dan bila nanti warisan pusaka tu akan turun kepada anak dia. Macam tu. Anak dia yang perempuan. Sebab itulah dipanggil sebagai wanita mewarisi pusaka. Okey, baik. Masuk kepada keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, yang ni kena ingat lah. Yang ni kena ingat. Keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, sistem pemerintahan adat Negeri Sembilan yang menggunakan sistem adat pepatih merupakan amalan pentadbiran yang unik. Sebab Negeri Sembilan je yang ada pemerintahan secara adat pepatih ni. Negeri lain lain. Negeri lain adalah adat Temenggung, ada yang lain kan. Okey, terdapat 3 kumpulan utama dalam masyarakat di Negeri Sembilan. Ingatlah, perut, suku dan juga luak. Ingat PSL, lebih kuranglah akronim dia. Perut, suku dan juga luak yang berkuasa melantik penyandang pesaka adat atau pemimpin. Mereka ni boleh melantik pemimpin. Perut, suku dan juga luak. Kena ingatlah. Okey, pelantikan pemimpin. Macam mana boleh pelantikan pemimpin di Negeri Sembilan ni? Pemimpin dalam adat pepatih ialah ketua adat
seperti ibu soko, buapa, lembaga, undang dan yang tuan besar atau yang di-Pertuan Besar. Okey. Penyandang pesaka adat pada semua peringkat dipilih hasil pemufakatan. Okey, pemufakatan tu apa? Pelajar tahu tak? Ada yang tahu tak apa maksud permufakatan? Cikgu highlight dia ni. Apa maksud pemufakatan? Ada yang tahu tak? Dengar tak suara cikgu? Jangan diam je. Dengar tak? Dengar. Apa maksud permufakatan? Persetujuan. Persetujuan. Betul lah tu. Dipilih hasil persetujuan dan mesyuarat antara sesama mereka. Itulah maksud permufakatan. Pandai Putri. Okey, baik. Kita masuk kepada slide yang seterusnya. Cikgu akan terangkan daripada perut, suku dan juga luak. Okey. Luak ni daerah atau jajahan merupakan kumpulan ketiga terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Suku ni pula merupakan unit kedua dalam sosiopolitik adat perpatih. Merupakan unit kedua dalam sosiopolitik adat perpatih. Dibentuk oleh beberapa perut yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Dia dibentuk daripada beberapa perut ni yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Yang perut ni pula adalah unit terkecil yang ahlinya daripada keturunan sebelah ibu. Keturunan sebelah ibu boleh masuk menyertai perut ni. Itulah dipanggil perut, suku dan juga luak. Okey, kalau tengok daripada segitiga ni, daripada bawah dan ke atas. Okey. Yang bawah ni adalah anak buah dan juga ibu soko. Yang kedua ni buapa, lembaga, undang dan yang atas sekali yang tuan besar atau yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey. Kita tengok yang ni. Okey. Yang tuan besar atau yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Siapa yang tuan besar atau yang tuan besar Negeri Sembilan ni? Okey, mereka ni dipilih oleh 4 undang. Undang yang 4. Undang yang 4. Yang tuan besar ni, dia berperanan sebagai ketua negeri. Menjadi lambang kesatuan dan juga persekutuan. Inilah yang antara yang tertinggi. Dia inilah yang akan membantu memerintah Negeri Sembilan. Okay. Negeri Sembilan dia tak ada sultan atau raja, tapi dipanggil sebagai yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, kita tengok kepada undang pula. Okey, undang ni merupakan ketua luak yang dilantik oleh lembaga. Undang yang 4 tadi, yang cikgu terangkan tadi, undang yang 4. Ni, nampak ni undang yang 4. Dipilih oleh undang yang 4. Yang di-Pertuan Besar ni dipilih oleh undang yang 4. Ingatlah, Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan juga Rembau. Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan juga Rembau. Okey, undang yang 4 ni akan berkerapatan. Maksudnya mereka ni akan mesyuarat, akan bersependapat bagi memilih seorang yang layak daripada keturunan Yang Tuan Radin untuk menjadi Yang Tuan Besar atau yang di-Pertuan Besar. Dia akan mesyuaratlah undang yang 4 ni. Mereka ni akan pilih mana yang sesuai untuk jadi yang tuan besar atau yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Mereka ni akan fikirlah daripada kaliber ke tak, layak ke tak mereka ni kan, layak ke tak seseorang tu untuk jadi yang tuan besar, macam tu. Okey, ini contoh. Ni adalah adat pemasyuran Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir sebagai yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11. Ini adalah contoh Tuanku Mukris ni. Dia adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11. Okey. Baik, kita masuk kepada lembaga. Okey, lembaga. Lembaga ni dia ada peranan yang tersendiri tau. Antara dia dalam buku teks ada 4 dan depan ni pun ada 4. Cikgu dah tulis dekat sini. Okey, lembaga merupakan ketua suku dan dilantik oleh buapa. Dia naik daripada bawah dan ke atas. Tengok kan dari sini. Lembaga ni dilantik oleh buapa yang ni. Jadi kena ingatlah. Okey, apa peranan lembaga? Peranan lembaga ni dia akan memilih undang dan penghulu.
menjaga keamanan dan juga keselamatan. Kalau ada pertelingkahan antara suku, lembaga ni lah yang akan selesaikan. Macam contoh cikgu bagi tadi, antara Fatin dan juga Puteri kan, bergaduh antara suku. Lembaga ni lah yang akan selesaikan. Lagi satu dia punya peranan dia adalah mengurus pembahagian harta pusaka. Mereka ni, lembaga ni lah yang akan menguruskan perbahagian harta pusaka. Okey. Buapak. Apa pula peranan buapak? Anak buah dalam perut akan melantik seorang ketua yang digelar buapak. Anak buah dalam perut, bukan perut ibu tau. Bukan perut ibu, perut yang ni. Ini dalam unit ni. Anak buah dalam perut ni, dia akan melantik seorang ketua yang dipanggil buapak. Bapak-bapak kan, tapi ini adalah buapak. Buapak ni menjadi ketua rujukan aspek yang berkaitan dengan adat dan hukum. Apa-apa berkaitan dengan adat pepatih ke, hukuman-hukuman ke, buapak ni lah akan jadi rujukan. Itulah kelebihan adat pepatih yang ada dekat Negeri Sembilan. Okey. Yang terakhir sekali adalah Ibu Soko. Ibu Soko ni dia mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal usul kelompok keluargaan yang diwakilinya. Kelompok keluarga yang diwakilinya, okey, terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapak dalam kelompok yang diwakilinya. Kalau berkaitan dengan pelantikan buapak, nak jadikan buapak kan, lantik buapak, tadi kan cikgu dah terangkan anak buah dalam perut ni akan melantik kan ketua yang digelar buapak. Ibu Soko ni akan sertai, akan terlibat secara langsung dalam pemilihan pelantikan buapak dalam kelompok yang diwakilinya. Kalau tak ada Ibu Soko ni, semua peringkat pelantikan pemimpin adat Negeri Sembilan tidak boleh dilaksanakan. Nampak tak pentingnya Ibu Soko ni? Sebab itulah adat pepatih Negeri Sembilan ni, dia lebih mengutamakan atau lebih mementingkan wanita. Sebab nak menjaga wanita. Nak menjaga wanita di Negeri Sembilan. Okey, baik. Ada apa-apa soalan tak nak tanya untuk Negeri Sembilan ni? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu cuba masuk semula yang tadi. Kalau tak lepas lagi, tak apalah, kita masuk yang lain. Okey, boleh. Okey, kejap ya. Okey, tadi kita dah belajar persuratan sebelum cikgu masuk kepada Negeri Sembilan. Okey, persuratan pula kesenian. Jadi cikgu nak kamu jawab dulu kuis kesenian. Kejap. Cikgu bagi link dan juga kod. Okey. Kod dia, link kamu boleh masuk dalam grup Telegram. Grup Telegram cikgu dah bagi link. Okey, boleh masuk. Guna kod ni. 47 476 715.
Okey, Danish dan Putri dah masuk dah. Yang lain belum masuk. Okey, 6 orang. Cikgu mula ya. Lain kalau internet dia agak lambat, boleh masuk pertengahan nanti. Masuk je guna kod ni. Okey, yang ni kesenian tau. Kod yang kesenian. Okey, tahniah. Hanya satu saja yang salah. 5 orang dapat master. Okey, untuk soalan kesenian, okey, sebab kita dah kesenian dah agak lambat sikit kan. Barulah kita masuk kepada kita terus masuk kepada negeri sembilan tadi. Okey, tak apa. Kita akan bincang semula. Okey, untuk soalan yang pertama, pilih aspek warisan kesenian yang dipelajari pada bab 9.1. Antaranya adalah seni ukir. Yang ni jawab apa ni? Pengasasan sebuah kerajaan. Bukan ini awal lagi.
awal lagi daripada bab 9 kan, iaitu pengasasan tu kan. Yang ni cikgu minta aspek warisan kesenian. Maksudnya kesenian yang kita belajar tu tapi bawah-bawah dia lagi. Ada seni ukir, seni bina, seni persembahan, yang tu. Okey, tidak mengapa. Soalan yang kedua, motif yang digantikan dengan motif haiwan ialah alam. Betul lah tu. Sebab sebelum ni mereka guna haiwan. Tapi seterusnya mereka menggunakan motif alam macam pokok-pokok, daun, bunga supaya lebih bersesuaian dengan agama Islam. Okey. Soalan yang ketiga pula, warisan seni pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat terutamanya di Kelantan. Betul, yang ni ada dalam buku teks. Keris ni berkembang pesat terutamanya di negeri Kelantan, kerajaan Kelantan. Okey. Siapakah penghimpun lara di Perlis? Okey, bagus. Untuk kelas ni mereka tak terkeliru. Penghimpun lara di Perlis semua jawab betul. Untuk kelas semalam, cikgu ajar sama je macam kamu ni. Ada yang mereka terkeliru. Penghimpun lara dengan Mek Mulung. Mek Mulung tu di Kedah. Ingat, Mek Mulung di Kedah, penghimpun lara ni di Perlis. Saya ni lah, Awang Batil. Awang Batil di Perlis. Penghimpun lara di Perlis. Okey, yang kelima. Apakah teater tradisional di Kedah yang kekal sehingga kini? Mek Mulung lah. Mek Mulung. Cikgu pun dah terangkan tadi. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, cikgu akan minta sebab nanti cikgu akan ada lagi satu game, dipanggil sebagai Blue Card. Siapa yang dapat markah tinggi, insyaAllah cikgu akan bagi hadiah. Macam tu. Okey, untuk yang seterusnya, cikgu akan bagi masa kepada kamu semua 15 minit. Selama 15 minit, kamu perlu membaca di dalam buku teks. Ada yang tak ada buku teks tu, cikgu rasa semua ada kan? Ada tak yang tak ada buku teks? Ada ke tak ada? Ke semua ada buku teks? Ada. Cikgu rasa semua ada. Kalau tak ada, cikgu akan bagi buku teks digital. Okey. Cikgu minta 15 minit untuk kamu baca muka surat 168 sehinggalah 171 sebelum cikgu akan mula game. Game ni sebab bagi cikgu yang Negeri Sembilan ni, dia nak kata sukar tak sukar pun, tapi dia mungkin agak sukar berbanding dengan Kerajaan Kelantan, Perlis dan juga Kedah, sebab dia ada nama-nama yang mungkin kamu tak biasa dengar, macam Perut, Luwak, Suku, lepas tu Undang, Lembaga, Ibu Soko. Jadi sebab itulah cikgu nak kamu baca. Okey, cikgu akan bagi 15 minit. Okey, boleh? Jangan tidur pula. Nanti cikgu akan masuk game Blue Card pula. Okey, masa 15 minit.
Okey, dah siap dah baca semua? Siap dah kan? Sikit je tu. Dah siap dah? Ke ada yang belum lagi? Belum lagi cikgu. Ya. Okey, baca dulu. Okey, boleh ya cikgu mula? Boleh Danish habis dah Danish? Oh Danish. Danish dah habis baca belum? Dah cikgu. Okey, baik. Cikgu akan bagi link game tu dalam grup kelas kamu. Sekejap ya.
Okay, dah boleh masuk. 726-806. Ya, kejap-kejap. Oh, kamu tak boleh letak nama sendiri Kejap. Kejap balik 10. Oh, mana tadi? Sini. Maafkan cikgu ya, sekejap. Okey, baik. Bagi pelajar yang lain, mungkin dia ada masalah internet. Jadi cikgu start ya. 5 orang.
Kalau kamu semua dah keluar soalan yang sama, kamu boleh berhenti ya. Sebab dia kemungkinan kalau kamu jawab laju dia boleh keluar soalan yang sama. Cikgu, saya punya lag. Cikgu dia terkeluar. Oh ya ke? Kalau lag tu tak apa je. Nak masuk balik pun boleh lah. Kalau dah rasa tak boleh jawab pun tak apa. So mungkin internet lambat tu. Okay, kita dah ada dah sampai ke garisan penamat dah. Siapa ni? Danish. Oh, Danish. Dah sampai ke garisan penamat. Ni mengejar ni Puteri 18/30. Dah ada pemenang. Okey, tanya Danish. Dia laju je berlari kan. Okey. Dia laju je berlari ke depan. Tengok dah menghabiskan, dia meninggalkan kawan-kawan yang lain. Kita tak boleh bersukan secara face to face, jadi kita bersukan secara dalam talian sahaja je lah. Okey, tanya Danish dan tempat kedua Puteri. Ada lagi beberapa soalan yang tinggal. Danish dia habiskan jawab. Dan ni Doktor, ni cikgu tak tahulah pula siapa. Okey. Okey, tak apa. Kamu nak jawab lagi ataupun nak habiskan je kelas pada hari ini? Rasa nak jawab lagi ataupun tidak? Macam mana? Soalan dia akan keluar yang sama je nanti. Ada 2 orang tadi yang mungkin sebab internet tu rasanya. Okey, tak apalah. Nanti jika buka sekolah, insya-Allah cikgu akan bagi hadiah kepada pelajar yang main. Jangan risau, okey? Okey, baiklah. Itu saja untuk kelas pada hari ini. Okey, yang seterusnya. Okey, sebagai penutup. Okey, cikgu nak tanya kamu semua beberapa soalan. Okey, harap kamu jawablah. Okey, sekejap ya. Okey, boleh tak bagi tahu kepada cikgu 2 peranan lembaga? Apa peranan lembaga? Memilih undang dan penghulu, menjaga keamanan dan keselamatan. Okey, pandai Puteri Adriana, laju dia jawab. Okey. Untuk yang seterusnya, apakah peranan Ibu Soko? Apakah peranan Ibu Soko? Mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Okey, lagi satu. Terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan bapa dalam kelompok yang diwakilinya.
Okey, bagus Puteri sebab ni mungkin dibaca banyak kali jadi dia dah tahu dah muka surat yang mana, jadi bila cikgu tanya dia terus dapat jawab. Okey, seterusnya cikgu akan tanya sebelum habis ni cikgu akan tanya mengenai kebat. Kamu pun dah belajar kan, antara yang paling kamu biasa guna adalah teknik 4 dimensi kan. Okey, bincangkan ataupun jelaskan keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan yang wujud sehingga sekarang. Apakah keunikan dia? Keunikan dia dan kelebihan dia yang wujud sampailah sekarang. Sebab sekarang pun masih ada keunikan dia. Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu fikir. Boleh? Okay. Nanti bila dah dapat jawapan tu, terus dia bagi tahu cikgu tunggu. Dah cikgu. Okey, apa dia? Pengekalan pegangan adat berpatih dalam kalangan masyarakat Negeri Sembilan hingga hari ini merupakan penghargaan terhadap warisan adat ini. Okey, betul. Pandai Puteri. Maksudnya sebab dia menghargai adat. Okey. Terima kasih Puteri. Maksudnya dia fahamlah sebab warisan ni masih ada sehingga sekarang. Dia menghargai. Okey, baik. Yang seterusnya untuk soalan yang terakhir. Okey, dia. Mana soalan dia? Okey, kenapakah wanita ni dikatakan perlu untuk mewarisi harta pusaka? Kenapa? Supaya wanita tidak terabai. Okey, tepat dan jelas. Jawapan daripada Puteri Adiana. Okey, terbaik Puteri Adiana. Okey, yang lain pun mungkin ada yang nak jawab tapi dia dah mungkin ada masalah internet apa semua macam tu kan. Okey, tak apa, cikgu rasa itu sahaja untuk kelas hari ni. Nanti kalau contohlah ada pelajar-pelajar yang lain yang rasa nak jawab lagi soalan tu, tak apa. Boleh je jawab lagi soalan tu. Soalan yang cikgu bagi tadi. Okey. Kita tamatkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, itu saja. Amin. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Sama-sama.